Bab ke-53, wuduk kerana tidur. Dan orang yang berpendapat tidak perlu berwuduk kerana mengantuk sekali dua atau tersengguk. Siapa kau suara tu? Boleh? Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengantuk ketika sedang bersembahyang, maka hendaklah dia tidur, yakni selepas selesai sembahyang, sehingga hilang rasa mengantuknya. Kerana jika seseorang itu bersembahyang dalam keadaan mengantuk, mungkin ketika dia hendak beristighfar, dia memaki dirinya sendiri, yakni tanpa disedari. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengantuk ketika bersembahyang, maka hendaklah dia tidur, yakni selepas selesai sembahyang, sehingga dia mengetahui apa yang dibacanya. Bab ke-54, berwuduk tanpa berhadas. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Nabi SAW berwuduk ketika setiap kali mahu bersembahyang. Aku, yakni perawi, bertanya, bagaimana kamu? Yakni para sahabat. Lakukan. Anas berkata, pada kami seseorang itu tidak perlu berwuduk selagi dia tidak berhadas. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Suwaid bin An-Nu'man, beliau memberitahu saya, kata perawi di bawahnya, iaitu Bushair bin Yasar, katanya, kami telah keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun Khaybar. Apabila kami sampai di Sahba, Nabi SAW mengimami kami bersembahyang asar. Selepas bersembahyang, baginda meminta makanan, tetapi tidak dibawakan kepadanya kecuali sawiq. Lalu kami pun makan dan minum. Selesai makan dan minum, Nabi SAW pun berdiri untuk sembahyang maghrib. Beliau berkumur-kumur, kemudian mengimami kami bersembahyang maghrib dengan tidak berwudu, yakni terlebih dahulu. Nah, itu dua bab yang kita baca hari ini. Yang pertamanya berkenaan dengan wudu kerana tidur. Sebelum ini Imam Bukhari duduk bincang tentang apa perkara yang membatalkan air sembahyang. Antara perkara yang membatalkan air sembahyang, itu yang dibincangkan oleh Imam Bukhari sebelum ni. Dan sebelum ni dia cerita tentang perkara khilaf tentang membatalkan air sembahyang, iaitu khuf, masalah khuf baru ni. Di sini pun lagu tu juga nak cerita tentang apa yang khilaf lagi tentang apa ni, batal atau tidak terbatalnya wudu seseorang itu. Melalui bab ini Imam Bukhari nak menarik perhatian kepada masalah batal air sembahyang kerana tidur. Dalam masalah ni sebenarnya banyak pendapat. Tapi secara kasarnya boleh kita sebutkan ada tiga secara kasar.
Hak secara detail tu sikit lagi kita akan sebut. Secara kasarnya, iaitu yang pertama, segolongan ulama mengatakan tidur ni kut mana-mana pun, lagu mana pun, sikit kau banyak kau, tak batal air sembahyang. Air sembahyang tidak jadi batal kerana tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitulah golongan yang mengatakan tidur ni belah mana keadaan pun, sikit kau banyak kau, diri kau, ataupun duduk kau, baring kau, semuanya membatalkan wudu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah ada perincian dalam bab tidur ni membatalkan air sembahyang. Ada setengah-setengah keadaan tidur tu membatalkan air sembahyang, setengah-setengahnya pula tidak. Itu secara kasar. Secara kasar, terperinci kita akan sebut selepas ini. Tapi bagi Imam Bukhari, tidur ni sikit ke atau banyak, kalau nama tidur memang membatalkan air sembahyang. Selagi tidak nama tidur, mengantuk ke, tersengguk ke, itu tidak batal lagi air sembahyang. Keadaan lagu mana tak kira. Itu mengikut pendapat dia. Dan ini dapat difahami daripada tajuk yang dia buat. Cuba kita tengok tajuk tu kan, nota nombor 94. Para ulama berbeza pendapat tentang tidur. Adakah ia membatalkan wudu atau tidak? Bukhari berpendapat tidur nyenyak adalah salah satu perkara yang membatalkan wudu. Bagi beliau, alasan orang-orang yang mengatakan tidur tidak membatalkan wudu itu sebenarnya lemah bagi Imam Bukhari. Kerana itulah beliau mengemukakan bab ini dengan kata putus, iaitu al-wudu minan naum. Bab wudu kerana tidur. Dia putus gitu. Itu cara tajuk Imam Bukhari. Kalau dia tidak yakin gitu, dia tak akan kata begitu. Dia tak akan kata begitu. Tetapi rasa mengantuk atau tersengguk sekali dua, meskipun ia merupakan permulaan kepada tidur, namun ia bukan tidur sebenarnya. Itu mengikut Imam Bukhari. Orang yang tidur dengan sebenar-benarnya tidak akan sedar lagi tentang apa-apa yang berlaku di sekelilingnya. Dia tidak akan mendengar apa-apa perbualan yang berlaku dekatnya. Demikian juga orang yang sebenar-benarnya tidur mungkin bermimpi, sama ada sedikit ataupun banyak. Berbeza dengan orang yang hanya berasa mengantuk. Kerana sedikit sebanyak kesedarannya tetap ada. Kalau mengantuk tu sedikit sebanyak, kesedaran dia masih lagi ada. Dia juga mendengar percakapan orang yang berdekatan dengannya, walaupun tidak memahaminya. Sampai ke peringkat tu pun ada kalanya dia faham juga, dengar juga, tahu juga. Kalau tidak faham pun masih boleh dikatakan tidak tidur lagi. Begitu juga dia sama sekali tidak akan bermimpi. Itu antara ciri-ciri tidak tidur. Dalam takrif Imam Bukhari ni, kalau dia tidur, dia tak dengar, tak khabar ke satu dah, itu tidur. Kalau tidur, batal air sembahyang. Tetapi hakikatnya sebelum ni kan, Imam Bukhari sudah buat bab dah dulu, awal-awal lagi, iaitu orang yang berpendapat tidak ada yang membatalkan wudu selain daripada sesuatu yang keluar daripada dua saluran najis. Hak tu je yang membatalkan wudu. Hak lain-lain tak. Situ Imam Bukhari letak asas dia. Apa maksudnya?
Maksudnya hakikat sebenar yang membatalkan wudu ialah keluarnya sesuatu yang biasa daripada dua saluran tu. Tu hak asasnya. Qubul ataupun dubur. Keluar hak biasa tu, air kencing ke, najis ke, ataupun kentut ke, itu hak biasa. Hak biasalah, tidak dalam keadaan sakit. Tidak dalam keadaan sakit. Itu asas yang dia letak mula-mula lagi. Dalam bab tidur ni, gitu juga asas dia pergi situ juga, merujuk kepada hak tu juga. Sebab apabila seseorang tu tidur betul, walaupun sikit, tidur sungguh. Seperti Arif saat ni lah, dia sebut saat ni lagu ni sifat tidur. Apabila tidur, dia tidak sedar lagi. Kemungkinan besar telah keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua saluran itu. Biasanya kentut, waktu tak sedar. Bila dia tak sedar, ada kemungkinan itu antara satu lah, ia kena batal air semaya. Bukan kerana tidur tu sendiri tak. Imam Bukhari dia letak situ, itu asas yang membatalkan air semaya. Kalau orang pengsan ke, orang mabuk ke, dah tak sedar ke diri, itu pun memang dia kata semua orang lain juga kata membatalkan air semaya juga. Tetapi asas bagi membatalkan air semaya itu bukan benda tu sendiri tak. Tetapi kerana kemungkinan besar telah keluar sesuatu daripada dua saluran itu, dan dia tidak sedar. Dan dia pegang dengan hadis Nabi SAW, iaitu al-ainan wika'us sah. Dua mata adalah pengikat kepada dubur. Pengikat kepada dubur. Yani kalau mata tu sudah pejam, yang ni tidur, berarti dubur itu tidak terikat lagi. Bila tidak terikat, maknanya boleh keluar. Dan biasanya keluar, dia tidak sedar. Tapi kalau mata tu tidak tidur, celik, tak tidur, maka berarti dubur kita terkunci, tertutup. Itulah yang menentukan. Mana Imam Bukhari faham daripada situ, mata tu yang menentukan. Makna kesedaran. Mata tu makna kesedaran. Kalau orang tu pengsan, dia mata tu celek dah. Misalnya mata celek posing gitu, tapi dia tak khabar ke satu dah. Tak kira, itulah kata maksud kesedaran tadi, bukan mata celek saja. Kalau mata tak celek pun, pejam pun, tapi sedar, sedar khabar, serupa juga. Kira kesedaran. Bila tak ada kesedaran, maka boleh berlaku. Boleh berlaku. Dan sering kali berlaku benda macam tu. Dengan sebab itu Imam Bukhari mengatakan tidur tu membatalkan air sembahyang. Itu kita sudah sebut tadi mazhab ulama secara kasar. Sekarang nak sebut secara terperinci pula, apa bezanya antara pendapat-pendapat ni. Lepas tu kita akan sebut Imam Bukhari faham lagu mana. Baik. Sekarang ni kita nak tengok, oleh kerana panjang kan pendapat ni dan ramai orang yang berpendapat gini-gini, perlu rujukan tu tepat. Boleh kita tengok umpamanya dalam kitab Syarah Bukhari ni, yang bernama Umdatul Qari, karangan Aini, dalam jilid yang ke-3, juzuk yang ke-3, muka surat 109. Apa dia sebut? Ada beberapa pendapat tentang tidur ni. Yang pertama dia sebut, tidur tu lagu-lagu mana pun tak batal air semaya. Yang kita sebut tadi, ada sebut tadi, lagu mana-mana pun tak batal air semaya. Sikit ke, banyak ke, lama ke, sebentar ke, sambil duduk ke, dalam semaya ke, di luar semaya ke, sambil berjalan ke, berdiri ke, apa ke,
Nabi kau bukan Nabi kau, tak batal air sembahyang. Kita tidur ni tak batal air sembahyang. Ini pendapat yang disebutkan daripada Abi Musa Al-Ash'ari kalau di kalangan sahabat, Sa'id bin Musayyab di kalangan tabi'in, Abu Mijlaz, Humaid bin Abdul Rahman, A'raj. Ibnu Hazm berkata ini juga pendapat Auza'i. Dan ini pendapat ini sahih daripada sekumpulan sahabat dan selain mereka. Memang berdasarkan riwayat yang sahih sampai kepada kita daripada sahabat dan lain-lain. Antara mereka ialah Ibnu Umar lagi. Ini kata Ibnu Hazm, Makhul dan Abidah As-Salmani. Itu orang yang berpendapat kata tidur ni kok mana-mana pun tak batal sembahyang. Lagu mana? Lagu mana pun tak batal sembahyang. Itu yang kedua, tidur tu dalam semua keadaan, lagu mana sekalipun batal air sembahyang. Tadi kita sudah sebut dah. Inilah mazhab Hasan, yakni Hasan Basri, Muzani, anak murid Imam Syafi'i, Abi Abdullah Qasim bin Salam dan Ishaq bin Rahawayh. Ibnul Munzir berkata, ini juga satu pendapat yang ganjil, satu pendapat gharib daripada Imam Syafi'i. Ini juga pendapat saya, kata dia. Ini pendapat saya, kata Ibnul Munzir. Perkara ini, makna yang seumpama ini ada diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Anas dan Abi Hurairah. Ni di kalangan sahabat, asal lah. Ibnu Hazm berkata tidur tu sendiri hadas dah. Ibnu Hazm ni orang zahiri lah. Tidur tu sendiri, bukan sabit kerana ketuk ke apa ke dah. Tidur tu sendiri hadas dah. Dia kata. Jadi batal wuduk sama ada sedikit ke atau banyak, duduk ke atau berdiri, dalam sembahyang ke di luar sembahyang, dalam keadaan merokok ke, sujud ke, bertelekan ke, menyenggeng ke. Dia meyakinkan orang yang ada di dekat-dekat dia tu bahawa dia tidak berhadas ataupun tidak meyakinkan. Orang lain ada tepi dia tu, memang awak tak ketuk, tak cara, awak tak ketuk ke tak gapo ke, batal belaka air sembahyang kalau tidur. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sebenarnya banyak pecahan tu. Yang ketiga tadi, yang kita sebut secara ringkas tadi, yang ketiga. Yang pertama, kedua tu lagi betul lah. Sebab dia pukul serupa apa. Yang ketiga ni jadi pecahannya banyak. Yang ketiga, iaitu tidur kalau banyak membatalkan, kalau sikit tidak membatalkan, apa keadaan sekalipun. Tak cara dalam keadaan lagu mana. Kalau tidur banyak tu baru membatalkan, tidur sikit tak. Ibnul Munzir berkata, ini adalah pendapat Zuhri, Rabi'ah dan Auza'i. Tadi ada dah pendapat Auza'i kan. Malik dan Ahmad dalam salah satu daripada dua riwayatnya. Dua riwayat daripada dia lah. Dan pada Tirmizi. Wa qala ba'dhum, setengah ulama mengatakan kalau dia tidur sehingga dia tak khabar langsung, maka kena ambil air sembahyang lah, batal lah air sembahyang. Mana tak khabar lah. Kalau tidur sikit-sikit tu, khabar lagi. Orang kecek tu bunyi-bunyi tak tahu gapo nah, tapi bunyi lagi. Itu tak batal. Ini pendapat Ishaq bin Rahawayh juga. Tapi tadi disebutkan hak kata batal belaka, ada juga pendapat dia. Maknanya dinukilkan daripada dia tu beberapa pendapat. Supaya juga Imam Syafi'i juga.
Yang keempat, kalau seseorang itu tidur dalam keadaan seseorang yang bersemayam, dia tidur dalam sujud, sujud. Itu hay'ah ataupun keadaan orang semayam. Seperti orang yang rokok, yang sujud, yang berdiri, yang duduk, tidak membatalkan air semaya dia. Sama ada dalam semaya ataupun di luar semaya. Kalau dia tidur tu dalam keadaan serupa orang duduk semaya, tak kira lah duduk semaya tu rokok kau, sujud kau, berdiri kau, dia duduk gini misalnya, kita kata dia ni kan lagu ni kan, orang semaya duduk cacat, dia duduk gini. Kalau letak semaya tak letak gitu, betul gini lah, dia letak. Tapi dia tidur walaupun di luar semaya, tak batal. Gitu. Asalkan hay'ah tu hay'ah orang yang bersembahyang. Keadaan saat ni, keadaan cara duduk saat ni, cara berdiri saat ni serupa dengan orang sembahyang, tak batal. Tapi kalau dia tidur dengan menyengeng, itu bukan orang sembahyang tu. Ataupun dengan terlentak, tertiarap, batal air sembahyang. Batal air sembahyang. Ini pendapat Abu Hanifah, Daud Zahiri, dan satu pendapat gharib, ganjil bagi Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i ada salah satu pendapat dia gini juga. Dan ini juga pendapat Hamad bin Abi Sulaiman, tuk guru Imam Abu Hanifah, dan Sufyan Ats-Tsauri. Itu yang keempat. Yang kelima, air sembahyang tak batal kok mana-mana pun, kecuali tidur orang yang rokok. Kalau hak lain-lain tak batal. Dalam keadaan rokok tu batal. Ini satu pendapat Imam Ahmad. Satu pendapat Imam Ahmad. Demikian kata Ibn Tin. Yang keenam, tidak membatalkan wuduk kecuali tidur orang yang dalam keadaan sujud. Dalam keadaan itu saja batal. Hak lain tak. Ini juga satu riwayat daripada Imam Ahmad. Yang ketujuh, orang yang tidur dalam keadaan sujud di tempat sembahyangnya, itu tidak batal air sembahyang, tak batal. Kalau orang yang tidur dalam keadaan sujud di tempat sembahyang dia, tak batal air sembahyang dia. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan sujud, bukan dalam sembahyang, batal air sembahyang dia. Batal air sembahyang. Baik. Kalau dia sengaja tidur dalam sembahyang dia, sengaja tidur, batal air sembahyang dia. Ini pendapat Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak. Yang ke-8, air sembahyang ni batal, tak batal kalau tidur dalam sembahyang. Kalau tidur dalam sembahyang tak batal, dalam keadaan mana-mana pun. Dalam keadaan rokok kau, sujud kau, gapo kau, ada, asalkan dalam sembahyang tak batal. Tapi kalau di luar sembahyang, walaupun dalam rupa sembahyang pun, di luar sembahyang, walaupun dalam rupa sembahyang, batal juga air sembahyang. Kalau di luar sembahyang, walaupun rupa tu rupa orang sembahyang. Ini satu pendapat Imam Syafi'i. Yang ke-9, kalau seseorang tu tidur sambil duduk dengan tetap kedudukan punggungnya, kedudukan punggungnya itu tetap di lantai, tetap di lantai. Misalnya dia duduk sela kau, atau duduk seperti tahiyat awal kau, atau duduk seperti tahiyat akhir, orang kita panggil duduk tipuh tu, tetap papai punggung ni, tetap, tidak rebuh. Itu makna tetap tu, tidak rebuh. Tak batal. Sikit kau banyak, tak batal kalau tetap kedudukan papai punggung dia.
sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Inilah mazhab Syafi'i, hak dipakai, hak umum, yang tersebar dan dipakai. Beberapa pendapat dia yang lain itu yang ganjil. Tiga pendapat dia yang ganjil, yang dipakai dalam mazhab Syafi'i hak ni. Ini mazhab Syafi'i. Gitulah. Itu secara ringkas. Tapi Abu Bakar Ibn al-Arabi mengatakan, ulama-ulama kita buat kajian, kata dia, tentang tidur ni, masalah tidur berkaitan dengan hadis ini. Oleh kerana hadis ni macam-macam, ada lagu ni berbeza-beza, bertentangan dengan hadis ni. Mereka dapati ada 11 pendapat semuanya. Tidaklah disebutnya secara terperinci seperti tadi pendapat siapa tidak disebut. Cuma dia kata keadaannya berjalan, diri, bersandar, rokok, dalam keadaan rokok, dalam keadaan sujud, dalam keadaan bersila, dalam keadaan muhtabian. Muhtabian ini duduk, punggung di lantai, dan dengan mendirikan lutut, kaki itu rapatlah di lantai. Lepas tu pauk lutut ni dengan tangan. Tu. Ataupun ikat tubuh tu, lutut tu. Dengan itu muhtabian. Ataupun bertelekan, tekan kita, tekan. Tekan gapo-gapo bata kau gapo kau. Dengan berkenderaan, sujud, dalam keadaan sujud, dengan menyenggeng dan dengan tetap. Itulah 11 keadaan semua. Yang disebutkan saat ni 11 semua. Baik, kita tengok. Berjalan 1, 2 berdiri, 3 bersandar, 4 rokok, dalam keadaan rokok lah maksudnya. Yang kelimanya duduk. Yang keenamnya duduk juga tapi bersila. Yang ketujuhnya duduk ihtiba, seperti tadilah. Yang ke-8-nya duduk bertelekan. Yang ke-9-nya dengan menaiki kenderaan. Yang ke-10-nya sujud. Yang ke-11-nya menyenggeng. Ni jadi 12. Kau tadi ada 11 dia kata. Duduk tetap. Itulah secara ringkasnya. Yang kita sebut saat ni, semua saat ni, yang duduk khilaf saat ni, berkenaan dengan tidur orang lain selain daripada Nabi SAW. Kalau tidur Nabi, semua terima. Ulama terima. Tak batal sembahyang. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Dua mata aku boleh tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Oleh kerana hati dia tak ada tidur, dan kesedaran itu yang dikiranya, maka Nabi SAW itu tak sedar, tidak tidur pada hakikatnya. Oleh kerana dia tidak tidur, kesedaran dia tu cukup, walaupun dalam keadaan zahirnya nampak tidur, dengan sebab itu dia boleh terima wahyu. Wahyu yang dia terima tu walaupun dalam tidur serupa je, tidak kata kurang darjatnya daripada pada masa sedar, pada masa tidak tidur. Serupa. Sebab itulah ulama mengatakan tidur Nabi SAW itu tidak membatalkan wudu. Adapun hak khilaf tadi itu berkenaan dengan orang lain. Berkenaan dengan orang lain. Jadi khilafnya banyak. Pendapat mana satu kita nak pakai? Dari segi fiqh, furuk lah tu orang panggil. Kita nak pilih hak cermat, hak lebih baik bagi kita, ataupun hak mana-mana, semuanya ada belaka tu. Sahabat-sahabat tabi'in, orang-orang besar, seperti nama-nama yang kita sebut tadi, ada. Dari segi maknanya pendapat ulama hadis, dia terbuka. Walaupun dia pilih orang ni pilih hak ni, pilih hak ni, pilih hak ni, berdasarkan hak dia yakin lebih kuat.
Lebih kuat. Tu je. Tapi dia nak kata orang lain tak betul, salah, tak. Nak kata sesat, jauh sekali. Tak boleh kita nak kata begitu. Tak boleh kita nak kata begitu. Sebab ini masalah furuk, masalah fiqh. Kalau bercanggah pun, berbeza pun tak jadi menjejaskan keimanan seseorang itu, ataupun kedudukan dia tu. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis-hadis banyaklah hak disebut tadi, hak khilaf tu ada belakang tu hadis tu. Cumanya apa hak ni tak sepakat, hak ni dia ada cara kaedah dia sendiri, seperti mana yang sebahagiannya kita sudah sebut dah sebelum pada ni kan. Ni nampak gini, ni nampak gini, masing-masing nampak lah. Dan kira-kiranya apa yang Nabi tidak royak terang, tidak perjelas lah, benda ni boleh khilaf. Kalau khilaf tak apa, kira-kira gitu. Seseolahnya dia nak dah gitu. Kita tak boleh kata jadi pecah, jadi tidak sama, tidak serupa. Dah, memang dia nak gitu dah. Nak suruh orang ni apa ya, seperti kita kata baju tidak tetapkan pakai putih belakang dah. Memang dia nak royak kata boleh lah, kau mana-mana warna gapo tak apa. Itu kehendaknya. Kita tak boleh kata dengan sebab tak royak tu jadi tak serupa kan. Tak serupa tu moleknya. Tak serupa tu jadi ada warna-warni hidup ni. Kita tak boleh kata tak serupa tu tak molek dah. Dalam bab ni kalau tak serupa pun tak apa. Serupa masalah makan, minum, masalah apa lain-lain lagi serupa lah. Minat orang tidak serupa, kogok orang ni minat kau ni tak minat kau ni minat. Tak apalah. Nak suruh jadi nampak kepelbagaian manusia. Ni pun lagu tu juga. Sebab itu ada hadis kan, ia menyebutkan sahabat-sahabat duduk tunggu Nabi sampai tidur, dia kata. Tidur. Sungguh-sungguh. Lepas tu dia semaya sekali dengan Nabi, tak ambil air semaya. Ada lagu tu. Orang lain yang tak sepakat tu, dia katalah ni cerita hak dulu, ataupun dia tahu lah tidur tu bukanlah tidur sampai ke peringkat tidur sengoti. Cuma dia tersengguk. Perawi dia saja menggambarkan sebagai tidur tu, sebenarnya tak tidur lagi. Sebab itu Imam Bukhari kata tersengguk. Sengguk tu tak tidur lagi, tak termasuk dalam tidur lagi. Kalau kata mengantuk, cuma dia gambarkan dengan tidur. Hak terima hak tu, dia kata tak boleh. Kita kata lagu tu, dia ngada-ngada pula, mana-mana pula nak kata hak tak tidur, hak ngantuk, dia kata tidur. Lagu tu di mana amanahnya? Tidak amanah lah dia. Tak cermat lah. Lagu mana? Orang hak terima, dia kata lagu tu. Dia kata lagu tu. Lepas tu hadis-hadis hak sebut kata batal gini ni, tak kemah mana, dia kata. Tak kemah mana. Begitu juga sebaliknya hak kata batal berlaku. Dia kira dia pegang dengan hadis tadi. Mata tu itu adalah pengikat kepada saluran hadas seseorang tu, saluran hadas seseorang tu. Air kecil ke ataupun air besar ke ataupun ketuk ke, mata tu. Maknanya Nabi SAW letak atas tidur tu. Kalau tak tidur, tak. Kecuali dalam keadaan kita tahulah memang kita sudah berketuk dah ke, kita pergi buang air dah ke, itu lain lah. Yang pentingnya apabila tidur tu tak sedar dah seseorang. Dia pegang dengan masing-masing lah. Dalam masalah ni tak boleh nak kata kau tu, tak boleh nak kata kau ni. Tapi kalau kita tak tahu benda ni kan, kita tak mengaji hadis ni, kita tak tahu benda ni. Boleh jadi apabila kita tengok satu-satu orang tu dalam keadaan-keadaan tertentu, kita pandang serong terhadap dia. Kita kata ke dia tak molek, sekurang-kurang dalam hati kita duk merungut. Boleh jadi. Tapi bila kita sudah tahu kan banyak sampai 9 pendapat tadi. Bahkan Ibnul Arabi kata 11 pendapat. Ni boleh jadi berlaku. Misalnya apa yang berlaku kepada seorang saing mereka abal lah kepada anak semasa duduk di luar negeri tu. Dia tidur dalam masjid. Dia duduk tetaplah papai punggung ni. Tidur sampai dekuk. Marah hak sebelah tu dia.
Apa tidur kata dia. Lepas tu semaya pula. Semaya pula. Tidur mana boleh kata dia. Ambil semaya. Dia kawan ni orang ngaji. Kena. Orang ngaji memang mazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i. Mana mari daripada Malaysia. Pergi ngaji sana. Jahil kata dia dah. Dia nak kecek tak erti dah. Dia nak kecek nak kata kau orang tu tak erti. Ya kawan tu tegur tu berdasarkan mazhab dia tak boleh. Batal. Air semayang lagu tu kalau berdekur. Itu bukan tidur sikit. Bukan tidur rengeng-rengeng tu. Tidur berat dah tu orang panggil. Sebab berdekur tu. Jadi dia kata tak boleh. Sebab itulah benarnya kalau kita tak tahu, boleh jadi berlaku gitu. Tapi kalau kita tahu, benda ni setahu tu. Cuma apabila kita biasa dengan sesuatu pendapat, kita selesa dengan hak tu. Hak lain tu kita berasa tidak selesa. Padahal orang hak duduk pakar hak lain tu, dia selesa dengan hak tu. Kita saja. Tidak. Itu masalah keselesaan saja. Bukan masalah tak boleh. Bukan masalah tak boleh. Hak mana-mana saja daripada yang disebutkan tadi. Lah masing-masing lah waktu tu. Tapi kalau kita nak cermat, memanglah nak cermat benar. Apakah hak batal berlaku dalam keadaan lagu mana-mana pun batal dah. Tidur ke, baring ke, duduk ke, dalam semayang ke, luar semayang ke, dalam rupa orang semayang ke, tidak rupa orang semayang ke, mana-mana pun batal berlaku. Maksudnya lagu tu. Termasuklah yang berpendapat begitu, kalau nama tidur batal air semayang, Imam Bukhari. Ni yang kita nak sebut ni. Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari buat tajuk ambil air semayang wuduk kerana tidur. Kalau nama tidur, dia tidak ayat tidur lagu mana. Batal air semayang. Dalam rupa orang semayang ke, diri ke, tidur ke, sikit ke, banyak, dia tak sebut sini. Dia royak air semayang kena kerana tidur. Itu kerana tidur. Itu pendapat Imam Bukhari. Maknanya kira-kiranya Imam Bukhari ni termasuk dalam golongan yang kedua tadi, yang disebut tadi, iaitu semua macam tidur. Kalau nama tidur batal air semayang. Tetapi dari segi perinciannya tidak. Sebab apa? Golongan yang kedua tadi dia kata kalau sudah sengguk tu pun tidur dah, dia kira sikit ke banyak ke, tidur. Imam Bukhari tidak gitu. Imam Bukhari kata tidur, orang panggil tidur sebenarnya, iaitu tak khabar sekeliling ni gapo dia berlaku. Gapo dia berlaku. Dan boleh jadi dia mimpi dalam keadaan itu. Lagu tu tidur orang panggil. Kalau tidak tidur. Kalau sekadar mengantuk tu, sekali tersengguk, dua kali tersengguk, itu bukan tidur lagi. Itu mengantuk orang panggil. Tersengguk orang panggil. Bukan tidur. Kalau lagu tu tak batal air semayang. Dia kata kalau lagu tu mengantuk saja walaupun kuat mengantuk, tak batal air semayang. Sengguk dah, tak batal air semayang. Sebab apa? Sebab itu bukan tidur. Dia ada dalil dia sendiri. Orang lain ada cara dia sendiri. Yang dia kata itu bukan tidur, sengguk ataupun mengantuk tu bukan termasuk dalam tidur lagi, maka tidak batal air semayang. Ini hadis yang dipegangnya. Dia mari hadis. Iaitu Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengantuk ketika sedang bersembahyang, maka hendaklah dia tidur. Apabila seseorang daripada kamu mengantuk ketika dia sedang bersembahyang, maka hendaklah dia tidur. Apa makna? Maknanya mengantuk dengan tidur tu dua perkara lain-lain. Kalau mengantuk tu tidur dah orang panggil, apa makna dia suruh tidur? Tidur dah. Apabila kamu tidur, lalu kata lagu tu mengantuk tu. Ni dak. Dia kata apabila kamu mengantuk, maknanya mengantuk tu bukan tidur, dia suruh tidur. Tidur tu benda lain. Imam Bukhari faham gitulah. Tidur tu benda lain. Mengantuk ni bukan tidur lagi. Dan ini dalam sembahyang. Kebetulan je. Dia kata ada kebetulan dalam sembahyang. Bukan makna terikat. Orang yang faham,
Kalau dalam semaya tak batal kok mana-mana pun. Tidur. Ni dia pegang hak ni. Dia pegang hak ni. Sebab bagi dia mengantuk tu lagu tu tidur dah. Sikit pun tidur dah. Tapi tak batal semaya. Cumanya Nabi SAW suruh tidur tu dengan sebab ada maksud lain. Maksud dia tu dia sebutlah hak ni. Sebab apa? Kalau seseorang tu dalam keadaan mengantuk, dia kata kalau duduk semaya juga, boleh jadilah ketika dia nak beristighfar, dia maki diri dia sendiri. Itu bukan batal semaya. Nabi sendiri kata, itu bukan batal semaya dah. Dia suruh tidur tu. Bukan tidur tu batal semaya dah. Tu. Hak ulama kata tidur tu tak batal semaya. Kalau dalam semaya. Sebab apa? Takkanlah seseorang tu maknanya hilang kesedaran tu. Dalam semaya ni dia semaya lagu mana? Kira-kiranya kalau orang tidur dalam semaya ni, paling tinggi dia peringkat mengantuk. Mengantuk sangat. Mengantuk sangat. Mengantuk, tidak tidur lagi. Tak ada orang dengan maksud semaya tu nak tidur. Semaya gapo lagu tu? Itulah bagi golongan ni kata tak ada. Kalau kata semaya, kalau kata tidur, tak, sebenarnya tidak tidur. Maka tak batal semaya, namun kau tidak tidur. Dia pergi situ. Imam Bukhari pula kata Nabi SAW sendiri sebut bila mengantuk, makna mengantuk tu bukan tidur. Artinya hak kita nampak macam tidur tu tidak semestinya tidur lagi. Boleh jadi itu muqaddimah, pendahuluan kepada tidur. Nak start, itu tidak termasuk dalam tidur lagi. Mengantuk sekali dua ataupun tersengguk, itu tak batal semaya. Apabila mengantuk, keadaan mengantuk tu kan, dia jadi tersengguk lah. Sengguk tu gitu. Ataupun dia tidak sengguk, ni dagu dia rapat ke sini, rapat sini, dia jadi gitu. Itu tidak tidur lagi. Setengah-setengah ulama dia kata tidur dah lagu tu. Sebab bila kita kata muqaddimah kepada tidur, tidur. Imam Bukhari kata tidak. Sebab apa? Sebab Nabi sebut suku. Nabi sebut bila kamu mengantuk, maka tidur. Kalau mengantuk tu tidur dah, dia tak kata gini lah, mengantuk tu tidur dah, mu tidur dah tadi. Bagi orang yang mengatakan mengantuk tu tidur dah, cuma oleh kerana dalam semaya tak batal semaya, dia pegang dengan ni. Dia pegang. Nabi SAW kata kamu tidur lah. Bukan, takkanlah tidur selalu. Mestilah kena sudah dulu semaya. Kalaulah tidur tu dalam semaya tu membatalkan air semaya, apa makna Nabi SAW suruh sudah semaya lepas tu tidur? Dia tak boleh. Bukan makna Nabi SAW kata hendaklah dia tidur sini bila mengantuk tu, nak suruh tidur lalu. Tak, tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Kena sudah dulu semaya. Sebab apa? Dalam Quran ajar, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Bila kita sudah buat sesuatu amalan, kita kena sudah benda tu. Jangan batalkan tengah jalan gitu, jangan. Bermakna hak ni bila Nabi SAW suruh tidur, bukan makna suruh tidur lalu. Tak ada siapa kata lagu tu kan. Mana kena sudah dulu. Padahal dia mengantuk tadi tu, boleh jadi dia tersengguk dalam semaya. Nabi suruh sudah dulu. Kalaulah tidur hak tadi dikira mengantuk tu, sengguk tu kira tidur dah, dan tidur tu batal air semaya, tak boleh sudahlah, sudah waktu dia dah batal dah air semaya. Sebab kita semaya tengah semaya terketuk, tak kena sudah apa dah batal dah. Tak ada masalah, tak timbul dah soal nak sudah tu, tak timbul. Ni dia suruh sudah, lepas tu tidur. Mestilah maknanya tidur dalam semaya. Apa lagi kalau kita kata mengantuk tersengguk dalam semaya, tu tak batal semaya. Bagi orang yang kata tidur dalam semaya tu tak batal lah. Dia pegang, dia hurai lagu tu lah. Lepas tu bila mengantuk ni, ketika dia sedang bersemaya,
Tadi kan kita sudah sebut dah pendapat ulama, ni kata gini, ni kata gini kan. Ada yang mengatakan kalau dalam sembahyang tak kira dalam apa keadaan sekalipun, dalam keadaan rokok kau, sujud kau, berdiri kau, gapo kau, asalkan dalam sembahyang tak batal. Dia pegang dengan hadis ni lah. Bila seseorang tu mengantuk, dan mengantuk tu dia pakai dengan makna tidur tu, dalam keadaan dia bersemayang. Dia tidak kata dalam keadaan rokok, dalam keadaan sujud. Dia tak kata dalam keadaan semayang. Semayang tu boleh jadi supaya berdiri, duduk tayak awal, tayak akhir, boleh jadi berlaku. Nabi SAW seseolahnya di sini suruh teruskan semayang tu dengan segeralah, dengan cepat. Sudah semayang tu, lepas tu tidur. Dia tidak kira batal semayang lagi tadi. Itu pendapat setengah golongan lah. Yang kata tidur dalam semayang tak batal. Tapi Imam Bukhari kata itu bukan tidur lagi. Bukan tidur lagi. Dia baru mengantuk. Kalau dia tidur, tentu perkataan itu sama ni dak. Falyarqud, maka hendaklah dia tidur. Sehingga hilang rasa mengantuk dia tu. Mana kalau dia semaya biasanya, dia semaya lagi lah, tak habis lagi lah bilangan rakaat dia tu. Dia semaya tahajud misalnya 13, semaya malam 13 rakaat, tak ada sudah, baru mengantuk. Dia suruh tidur, lepas tu bangun semula boleh sambung. Seterusnya. Gitu caranya. Boleh sambung seterusnya. Tidak kata kena start semula semaya tu. Dok. Hak kata 13 tadi, 13 sepanjang malam tu lah, dalam satu malam. Dan tidak kata 13 tadi kena betul-betul kalau terpisah tidur dulu. Tak boleh. Dok. Boleh. Itu maksudnya di sini. Nabi SAW kata sehingga hilang rasa mengantuk tu daripada dia. Bila hilang, dia bangun pula, semayanglah pula. Sebab apa? Seseorang tu dia tidak tahu, dia tidak khabar. Ketika dalam semayang tu dia mengantuk. Kalau dia mengantuk, dia tidak khabar, dia tidak sedar. Boleh jadi dia nak istighfar, dia nak kata Allahumma ghafirli, dia jadi terkata lagu lain. Jadi terkata lagu lain. Misalnya dia kata Allahumma la taghfirli pula. Ighfirli jadi la taghfirli, ataupun Allahumma firli. Sebutan itu tidak berapa jadi molek. Rin tu jadi tukar jadi ain. Kalau ighfirli, ampunilah daku. La taghfirli, jangan ampuni aku. Allahumma ghafirli, ampunilah daku. Allahumma ghafirli, lomo tanahlah muka aku. Bahasa Arab kalau kata lomo tanah, bahas tanah ke petak tanah ke, kita kata dah lomo tanah muka ke, maknanya sia-sia orang kata. Gagal. Maksudnya yang ni, ya Allah gagalkan daku. Sesoalnya kata gitu. Apa-apa Allah SWT kira kau juga salah tu. Salih lah semayang ni maksudnya nak khusyuk. Khusyuk ni faham, sedar. Bukan tak khabar gapo-gapo hak baca tu. Kalau tak kata tak faham pun sah semayang tu, tak faham pun. Tapi khabar kita baca saat ni petihah kau gapo. Kalau dah mengantuk tak tahu petihah, tak tahu gapo. Tak khabar saat ni baca kau dia tu. Masa petihah tu baca tahiyat. Boleh jadi. Boleh jadi berlaku. Dengan sebab itu tak sah tu. Dan hak ni Nabi SAW ayat ni, di samping tu dia nak ayat pada waktu malam tu ada suatu ketika di mana Allah SWT ni makbul doa seseorang. Kita tak tahu. Sebab hari Jumaat dia kata ada satu ketika kalau tepat pada masa tu seseorang tu berdoa, Allah akan makbul doa dia. Hari Jumaat, bukan malam Jumaat, hari Jumaat. Dia sebut. Bila sebut hari kita faham. Dalam masa tu tak tahu. Dalam masa tu malam pun ada juga ketika, ada suatu ketika. Cuma lebih-lebih lagi kalau malam tu hujung malam.
dah semaya malam ni hak lebih molek ni kan di hujung kan. Di hujung hak lebih moleknya 1/3 akhir malam tu. 1/3 akhir malam tu kan ada dalam hadis disebutkan Allah SWT kata siapa dia nak istighfar, aku nak ampunkan dia. Siapa dia nak minta gapo-gapo, aku nak makbulkan. Ada kan hadis begitu. Maknanya kalau kita minta pada ketika tu jadi kita minta tu biar molek. Minta tu alah kau molek kau, alah kau tak molek kau, tak. Untuk kau rugi kau boleh jadi berlaku. Itu perlu kepada sedar kita. Sedar. Syekh Zakaria dalam takrir Bukhari dia. Takrir Bukhari ni dia masa dia mengajar dia ada sebutlah. Ada satu kisah kata dia. Kisah orang berdoa kena masa makbul tu. Dia kata dia dalam perjalanan letih. Ya Allah berilah kepadaku keldai, kata dia. Orang zaman dulu kan naik keldai, kuda kau, unta kau, apa kau, berilah kepadaku keldai, kata dia. Letih. Tiba-tiba tengah jalan tu jumpa dengan seorang Tok Mulu. Tok Mulu tu keldai dia baru beranak. Dia pun tak sedar juga payah-payah tengah jalan ni. Dia kata ambil kamu lah anak ni. Wah, letak atas belakang dia. Kan? Letak atas belakang dia. Lepas dia pun duk pikir, sambil-sambil pikir tu kata dia dah, aku tak kena, aku minta nak keldai. Boleh lah keldai. Tak cara bawah aku kau. Aku maksudnya bawah tapi jadi datah, kata dia dah. Hak maksudnya bawah tu dia nak naik lah. Lepas kalau bagi anak tidak keldai juga kan. Tak. Lepas anak nak ke dia bukan boleh naik. Kalau ada nilai dia pun tak. Kau kena balik perak lah dulu. Nah. Hak penat dah. Jadi kau penat. Nah. Itu kata dia. Boleh berlaku benda yang seumpama ni. Dengan sebab itu kita jangan. Bila dia kata takut-takut jadi gitu, maknanya jadi. Jadi itu kalau kita tak sewi jadi, jangan buat lah pada masa tu, dalam keadaan itu. Maksud dia tak sewi buat. Sebab apa? Dia tidak akan ada kesedaran. Dan khusyuk dalam semaya tu, arti khusyuk dalam semaya tu tidak ada. Tidak ada. Jadi hak naknya dalam keadaan cukup kesedaran gitu. Tapi di sini tidak ada sebut. Nabi SAW kata sebab kalau mu semaya pun sia-sia juga. Mungkin mata ada air semaya, tak ada. Cuma dia sebut takut-takut terkena saat ni tu waktu mustajab doa. Maka akan jadi tu je. Bukan kibata air semaya ke apa. Sebab apa? Sebab dia baru mengantuk. Dia tidak tidur lagi, Bukhari kata. Kalau tidur walaupun sikit pun batal air semaya. Sebab apa? Sebab dia tidak sedar. Bila tidak sedar tu boleh jadi berlaku macam-macam. Sebab orang mabuk lah. Sebab tu dalam Quran kata la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati semaya. Jangan semaya. Pergi dekat semaya pun jangan. Dalam keadaan kamu mabuk. Sehingga kamu sedar, kamu tahu gapo dia hak kamu kata. Jadi hadis ni serupa dengan tu. Biar kita tahu gapo dia hak kita kata. Sekurang-kurang kalau kita tak faham makna pun, biar kita sedar hak kita baca ni tayak ke Fatihah. Sepatutnya kita baca Fatihah. Ketika berdiri ni tayak. Hak tu pun kita tak khabar. Janganlah gitu. Serupa lah. Cuma di situ dia sebut mabuk arak. Mabuk. Mabuk ni jadi tak sedar. Tidur sedar ke? Serupa juga tak sedar. Mana tak boleh. Kalau mengantuk tu masih ada lagi kesedaran sikit sebanyak. Orang yang mengantuk dia tak akan mimpi. Dia tak akan mimpi. Tapi kalau orang yang sudah jenera walaupun sebentar dia boleh mimpi. Itu tanda-tanda. Imam Bukhari kata dia tidak tidur lagi. Bagi Imam Bukharinya tidur tu membatalkan ais maya. Tapi awal-awal tadi kita sudah kata dah, sebenarnya bagi Imam Bukhari bukan tidur tu sendiri, tetapi benda lain. Hak dia sebut di awal bab ni, ais maya ni, yang batal ais maya, iaitu keluar daripada dua saluran hak biasa keluar dalam keadaan seseorang itu sihat. Hak tu hak yang membatalkan ais maya sebenar-benarnya. Hak lain-lain ni pun sebab tu Imam Syafi'i ke apa,
Dia kata kalau tidur ni, tidur dekor pun tak batal air sembahyang, asalkan tetap papai punggung. Sebab apa? Sebab sebenarnya bukan tidur tu sendiri yang membatalkan air sembahyang. Dengan sebab kalau kita tetap papai punggung, tidak ada istirkha. Istirkha tu maknanya kita belunjur, macam belunjur ni kan, jadi orang pun jadi terik, jadi kenda molek. Bila kenda tu, dia nak tubik lah. Bila kenda tu, sebab kita kata pengikat tu yang Nabi buat bandingan mata tu dengan pengikat gereba tu. Apabila ruah, kenda, air tubik lah, sikit sebanyak. Kalau terbuka benar, dia tubik banyak lah. Tapi kalau terbuka sikit, dia titik ke mana-mana. Gitu. Hak ni pun lagu tu juga. Itu sebenarnya. Sebab tu ulama-ulama yang kata tidak batas ini, tidak batas ini. Sebab apa? Hakikatnya dia tidak anggap benda tu, tidur tu, sebagai hadas ataupun perkara yang membatalkan air sembahyang sebenar-benarnya. Yang membatalkan air sembahyang benda lain. Sama-sama juga. Syafi'i pun kata gitu juga. Tapi Ibnu Hazm, seperti kita baca tadi kan, dia kata tidur tu sendiri hadas dah. Bukan sabit ketuk kau sabit ke apa, dak, tidak sabit tu. Takkanlah sabit tu sabit benda yang tidak pasti. Tu tidak pasti ketuk. Boleh jadi dia dengar tak ketuk boleh jadi. Lama pun tidur tak ketuk pun. Apatah lagi nak kata nak kencing ke, nak terberak ke, dak. Budak kecil lagu tu nya. Hak tua ni jadi itu molek. Cuma memanglah berak ke ataupun kencing ke, itu tidak berlaku lah kepada orang tua, orang dewasa yang sihat. Tapi kalau ketuk, tidak ada jaminan juga. Oleh kerana tidak ada jaminan, itulah yang Nabi SAW sebut tu, dan ulama-ulama banyak pegang dengan hak tu. Tapi kalau kita kata tidur tu hadas, tidur tu sendiri hadas, habis cerita lah. Adakah Imam Bukhari ni kata tidur tu sendiri hadas? Tak juga. Itu kita kena faham. Campur dengan hak dulu, hak kita sudah belajar dah dulu. Imam Bukhari tidak gitu. Yang membatalkan air sembahyang ialah kerana mazinnah. Tidur tu ada kemungkinan besar. Kemungkinan besar keluar ketuk ke apa tu. Sebab tu jadi batal air sembahyang. Hadis yang kedua, iaitu bila seseorang daripada kamu mengantuk ketika bersembahyang, maka hendaklah dia tidur. Sebab tu kita buat dalam bracket tu kan, selepas selesai sembahyang. Selepas selesai sembahyang. Selepas selesai sembahyang. Sebab takkanlah nak suruh sembahyang selalu, takkan nak suruh berhenti selalu, tidur selalu. Tak ada sudah, tak boleh lah. Tapi kalau batal sungguh, misalnya seseorang tu dia terkentut dalam sembahyang, walaupun dia duduk tengah sah, orang ramai tengah masjid hari jemaah tu, ataupun duduk di sah awal tu, nak tubik dia kena litah orang ni, kena tubik kau celah ni kan, bukan main seksanya dah. Nak siapa kau keluar tu, dia kena keluar. Dan dia tidak boleh. Bila dia batal tu, Assalamualaikum. Tak boleh. Salah tu sembahyang lagi. Sembahyang apa dah, tak ada dah sembahyang dia. Tak ada. Dia tubik. Itu kalau batal sembahyang. Kalau orang mengantuk ni, dia tidak. Nabi suruh tidur. Tidur tu maknanya selesaikan dulu sembahyang. Yang ni cepatlah. Kita kata tempat rokok tu tak payah baca subhana rabbiyal azim, tak payah dah. Tasbih tu tak payah dah. Hak mana-mana tak perlu baca, tak payah baca. Jadi kita kena pandai-pandai lah. Kalau orang kau pandai, kau rekah lagi. Misalnya kalau tahiyat tu kita tak payah baca Allahumma salli ala Muhammad, siapa sekat tu tak payah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, misal sekat tu. Bangun lalu. Boleh dah. Boleh dah setara tu.
Macam-macam. Banyak tempat tu kita boleh perekah tu. Misalnya dalam qiyam, kita tak payah baca surah, baca Fatihah saja. Tu pun rekah juga. Kita boleh baca cepat sikit. Tidak baca lambat-lambat. Itu caranya. Nak suruh cepat tu. Begitu juga dalam keadaan kita dalam keadaan tertekan, semaya tu jadi berasa nak ketung. Atau sakit perut. Kita boleh cepat tu dengan cara tadi. Apalagi kalau kita mengikut cara kaedah mazhab Hanafi yang terlebih dahulu telah diamalkan oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Bila dia duduk tahiyat tu, kadar tu tak boleh salat pun tak apa dah. Pakai bangun gitu, gigi gitu. Ketuk situ selalu. Nak ketuk tu kena niat lah. Ni sudah dah ni semaya. Nak sudah semaya ni dengan cara tu. Boleh dah, selesai dah semaya dia. Itu cara nak cepat. Tak payah bui salat. Tapi kalau orang-orang lain kena selesai semaya tu dengan bui salat lah maksudnya. Cuma perekah lain, perekah di tempat lain. Salam tu tak boleh perekah. Tak boleh, dia kena ada juga salam tu. Sebab apa dia? Sebab mukhtatamatun bitaslim, semaya tu. Dimulai bitakbir, dengan takbir, dan disudahi dengan salam. Kalau selagi tak beri salam, tak sudah lagi. Jadi setelah selesai semaya, selepas beri salam, cuma beri salam tu tidak perlu dua, sekali pada dah. Sekali pada dah. Kalau mengikut mazhab Malik pula dah 3 kali nak salam. Nak surah 3 kali, lama lah. Assalamualaikum. 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 Ke depan. Assalamualaikum. Dia ke depan. Gitu. Ataupun setengah kata Assalamualaikum dulu, ke depan dulu, baru Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Ke depan dulu. Bapanya dia kata gitu, dia pegang tu. Bui salah kau kiri kanan. Ni sama makmum. Tu imam. Driver kita tak saya terima kasih ke dia. Dia kata gitulah. Dia kata dari segi logiknya. Buah lucu. Lucu pun yalah juga ke dia kan. Atau imam. Dia lah driver kita je. Kita tak ucap apa-apa. Tak ucap selamat ke dia. Tak ada terima kasih lah sesoalahnya. Sedangkan kata apa yang wisalah ke kanan tu. Kata untuk makmum balik kanan, untuk makmum balik kiri. Ada yang mengatakan untuk melaikat balik kanan, melaikat balik kiri. Padahal balik kiri duduk tulis tak molek dia. Bui salah juga dah. Kita kata bui salah. Lepas tu imam apa salah dengan kita tak bui salah. Dah. Sebab itu dia, selain daripada ada hadis lah, memang ada hadis juga. Jadi kalau mengikut kebanyakan ulama, dia kata kena selesaikan semaya tu dengan bui salam. Bui salam tu sekali tak apa dah. Rekah lah tu. Gitu. Maka hendaklah dia tidur. Lepas tu dia tidur. Dia tidur. Bagi orang yang mengatakan tidur ni tidak batal air semaya, dia pegang satu lagi hadis. Dia kata man nama anis salah au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tertidur, tinggal sembahyang lah. Tertidur sehingga tertinggal sembahyang. Tidur sampai lepas subuh. Kita kata. Dalam keadaan tidur tak khabar lah. Ataupun terlupa sembahyang. Dia terlupa sembahyang. Dia tak ingat, tak sembahyang lagi asar. Dia tak ingat. Lepas tu baru teringat. Falyusalliha, maka hendaklah dia bersembahyang. Nabi kata, idza dzakaraha, bila dia ingat. Bila dia ingat. Bakal duduk tidur lagi sampai pukul 9 tu nak ingat guana tak dah tidur dah. Dia tak khabar. Apa yang Nabi SAW tak kata apabila dia sedar. Kalau kata sedar, dia kena panjang. Hak terlupa tadi sedar dah. Bukan dia tidur. Kan? Hak apa dia sesuai dengan sedar tu hak tidur. Hak terlupa, dia memang sedar. Bapa kata apabila dia sedar, tak sesuai. Tapi apabila dia ingat, apabila dia khabar, itu masuk kedua-dua. Terlupa pun bila dia ingat. Orang yang tidur pun dia tak akan ingat kalau selagi dia tidur. Bila sedar daripada tidur baru
dia terlepas dah waktu sembahyang. Dia khabar tu dia ingat, lepas pada dia sedar lah. Kalau dia duduk tengah tidur tu, tak orang tak kira waktu tu, tak ada hukum. Dia kata, puak-puak dia kata, tengok, Nabi SAW kata dia kena sembahyang bila dia teringat. Bila dia teringat, kan bila sedar daripada tidur tu, dia boleh jadi tidur lama, tidur semetar, tidur menyenggeng, tidur macam-macam lah, boleh jadi tidur kan. Bila sedar, mana dia sebut air sembahyang ni? Maknanya tak batal air sembahyang tadi, kata dia. Okey, tidur. Itu dia. Tapi orang lain kata, tidak gitu, serupa dengan hak ni lah juga. Serupa dengan hak ni. Bila mengantuk, hendaklah dia tidur. Bukan makna suruh tidur selalu. Sudah dulu sembahyang. Serupa juga hak tadi, maka hendaklah dia sembahyang bila dia teringat tu. Bukan bila teringat tu sembahyang lalu. Boleh jadi dia teringat tu selepas dia pergi ke bilik air, ke tandas, selepas dia terketuk, boleh jadi. Mana sembahyang lalu? Mana kira umum gitu? Tak. Selepas ambil air sembahyang lah. Serupa juga ni, kata tidur tu selepas sembahyang tu. Pahadah waktu tu. Takkanlah nak sembahyang tanpa air sembahyang. Bila teringat tu maknanya kira lah apa yang perlu untuk sembahyang tu. Tidak boleh kita kata buat dalih waktu bila tidur ni, bila teringat sembahyang selalu, menunjukkan tidak batal sembahyang tidur. Tak boleh pegang tu. Kalau kita pakai zahir boleh jadi makna gitu. Supa kalau pakai zahir sini supa juga. Suruh tidur lalu, mana tak ada sudah sembahyang. Siapa dia kata gitu? Tak ada siapa kata. Tetapi hak tadi dia pegang gitulah. Cuma hak tadi ada perbincangan panjang lagi di tempat dia lah. Nabi SAW kata sehingga dia sedar, dia tahu apa yang dia baca. Sehingga dia sedar, dia tahu apa yang dia baca. Jadi maksudnya barulah ada arti sembahyang ni apabila kita sedar apa yang kita baca. Kalau kita tidak sedar, walaupun sembahyang tu sah, dengan sebab tidak terbatal lagi, mengantuk seperti tadi, mengikut Imam Bukhari, tak ada makna. Yang dikehendaki, yang dituntut daripada sembahyang ni ialah sedar, dan kita dapat khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk tu gapo? Antara maknanya yang disebutkan oleh ulama, kalau orang yang faham, dia ingat belaka, dia faham belaka, dia baca tu gapo dia. Itu makna khusyuk. Khusyuk itu satu lafaz yang luas maknanya. Antaranya ciri-cirinya hak tadi. Antaranya lagi tidak bergerak-gerak kau bergaru sana bergaru sini kan. Hak tu. Antaranya lagi tidak khoya. Tidak teringat hak tu, teringat hak ni. Itu khusyuk. Nak boleh berlaku hak tu dia kena sedar betul. Tidak dalam keadaan mengantuk, seseorang tu tidak akan boleh ada hak tadi. Itu maksud sembahyang. Kalau kita tidak faham makna pun, kita sedarlah sekurang-kurangnya. Takkan tak tahu cara tak mengaji benar. Kalau tak sedar Fatihah tu wajib dalam sembahyang, kita tahu benda ni yang kita buat ni wajib. Sekarang ni kita nak segera, semasa rokok tu kita nak cepat, nak sudah sembahyang ni, khabar lagi ni kan, kita pun tak baca tasbih dalam rokok, dalam sujud, sebab kita tahu ini bukan wajib, ini sunat. Cukup dah tu. Tahu gapo yang wajib, gapo yang sunat, tahu. Hak itulah yang kita duduk buat ni. Dan ini semua untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjunjung perintahnya, dia suruh kita buat, kita duk buat. Tu sedar. Kepada hak tidak erti lah. Pada hak tidak erti, sekurang-kurangnya dia khabar ketika dia buat tu dia. Tapi kalau mengantuk tak akan khabar, hak tu pun tak khabar, hak tu pun dia tidak sedar. Sebab tu tak sah tu. Hak sekurang-kurangnya pun tak dapat daripada sembahyang. Sekurang-kurangnya tu pun tak dapat. Sehingga dia tahu apa yang dibacanya. La taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Supa ni ayat ni.
hatta ya'lama ma yaqra'u. Apa ni? Dalam ayat tadi, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Support satu perkara yang kita nak tarik perhatian semua. Hadis sahih, salah satu cirinya dia serupa dengan Quran. Cuba tengok lafaz dia serupa dengan Quran. Kita kata mana serupanya, ni yaqra'u waktu taqulun. Dah kepada orang mengaji lah dia faham hak ni. Hak tu ta'lamu, hak ni ya'lama, hak tu la je lah, hak tu. Kepada hak mengaji hak tu la je. Hak tu mabuk, hak ni mengatuk. Mana serupa, lain-lain. Serupa dah tu. Sama-sama tidak ada kesedaran. Serupa dah tu. Cuma yang disebut tu lebih berat lagi. Selain daripada dilarang nak mengingatkan orang pada masa tu yang minum arak tu supaya tidak minum arak, walaupun tidak haram secara mutlak lagi, tetapi sudah ada peringatan dah. Maka orang tak buatlah hal tu. Yang sebenarnya yang dikehendaki Allah SWT nya, iaitu kita jangan sembahyang dalam keadaan kita tidak ada kesedaran yang penuh. Dengan sebab itu sembahyang tu jadi makruh apabila kesedaran kita tu jadi tergugak, jadi berkurang, ataupun dalam istilah lain, khusyuk kita tu jadi kurang. Makruh selalu. Lagu mana? Jadi dengan sebab kita duduk teringat kelapar, kau duduk bangun, makruh selalu. Kita tak makan dulu, ataupun kita sakit perut ni, makruh selalu. Tadi buat apa tak pergi buang air dulu, dan sebagainya lah, benda-benda lain. Makruh selalu. Sebab apa? Sebab tergugak dah tu kesedaran ataupun khusyuk. Tergugak dah. Tak apalah. Lepas tu Imam Bukhari buat bab wuduk tanpa hadas. Wuduk tanpa hadas. Dia nak cerita di sini, hadas ni tidak semesti kotor, najis lain, hadas lain. Kalau najis, najis hak zahir lah, kita kena basuh baru hilang. Tapi kalau najis hukmi, hadas itulah orang panggil hadas. Najis pada hukum. Maknanya hadas, walaupun zahirnya tidak ada nampak apa-apa najis, tetapi kalau berhadas tak boleh sembahyang. Mana dua perkara hak tak boleh adanya, najis dan hadas. Kalau kita nak pakai lain-lain, kedua-dua ni tak boleh ada. Kalau najis ada di tubuh kita, tak boleh, tak sah sembahyang walaupun ada air sembahyang. Najis ada di tempat sembahyang kita, mana kena tubuh kita. Kalau tak kena tak apa. Ni sini, situ ada najis, situ. Pada ketika duduk pun jadi kita boleh mengelak, tak kena. Kita pakai seluar, celah ni, taik cicok misalnya, tak apa, boleh lagi. Tapi kalau kena, tak boleh najis. Sebelum sembahyang, dengar sembahyang, di ujung sembahyang tak boleh najis. Hadas pun begitu juga. Berhadas tu di luar sembahyang, di tengah sembahyang, di ujung sembahyang tak boleh. Dan hadas ni kalau tak ada nampak najis gapo-gapo pun, itu orang panggil berhadas. Setelah dibersihkan, kita pergi ke tandas, buang air kecil, kita bersih dah. Najis tu tak ada dah, tapi hadas ada. Hadas tetap ada selagi tidak ambil air sembahyang. Memanglah hak tu, apabila kita berhadas, kita tak boleh sembahyang, kena ambil air sembahyang lah kalau nak sembahyang. Sebab apa? Itulah ayat tu lah dalam Quran. Bila nak sembahyang, faghsilu wujuhakum, maknanya kena ambil air sembahyang lah. Kena ambil air sembahyang. Bagaimana kalau seseorang tu ambil air sembahyang dalam keadaan tidak berhadas? Dia tidak berhadas, maknanya dia ada air sembahyang lah. Bila kata dia tidak berhadas ni, dia ada air sembahyang. Lagu mana kalau dia nak ambil air sembahyang pula? Boleh ke tidak boleh?
Molek kau tidak molek? Kalau kita kata dari segi tidak molek, boleh jadi kita kata termasuk dalam bazir kau. Dia jadi tak molek tu. Guna air kan, kita sudah ada dah air semaya, warga dia ambil air semaya pula. Jadi bazir, adakah termasuk dalam bazir atau tidak? Ataupun termasuk di dalam israf, boros, bersikap boros dalam menggunakan air atau tidak? Sebab apa? Kalau kita kata tengok ambil air semaya, sekali ambil air semaya kan, lebih daripada 3 kali kita basuh tu, dia kira boros dah tu. Boros dah tu, makruh dah. Tidak dapat sunnah. 3 kali basuh, ya boleh sunnah. Tapi kalau lebih 4 kali ke 5 ke, ataupun tak ada makna banyak lah. Tak ada makna banyak. Ni kita ambil air semaya suku bukan sekali tu dah, kali yang lain. Adakah termasuk makruh juga? Itu persoalan. Dan termasuk dalam boros juga? Itu persoalan. Dan dalam keadaan bagaimana seseorang ni nak berwuduk tanpa hadas ni, dalam keadaan lagu mana? Adakah saat ni ambil air semaya, lepas tu ambil air semaya pula, lepas tu ambil air semaya pula? Memang tak dapat sunnah tu setiap kali ambil air semaya tu 3 kali lah basuhnya, tidak lebih. Tapi banyak kali ambil air semaya. Adakah gitu caranya? Itu banyak persoalan. Yang kita perlu tahu daripada hadis ni dan daripada tajuk Imam Bukhari. Imam Bukhari pun buat tajuk ni itulah. Dia nak memecahkan persoalan itulah, nak menyelesaikan masalah tu. Wuduk tanpa hadas. Imam Bukhari nak cerita banyak perkara. Kalau kita lihat kepada Nabi SAW, wuduk tanpa hadas kepada Nabi SAW, mengikut setengah-setengah ulamanya adalah wajib, walaupun tidak berhadas. Setiap kali Nabi nak semaya, wajib kepada dia ambil air semaya. Wajib. Bila wajib tak timbul masalah boros gapo lah, masalah bazir tak ada lah. Ini kalau dilihat kepada Nabi. Itu Imam Bukhari buat tajuk ni, dia ambil tengok belakang lah, tengok belakang. Kalau kita tengok kepada Nabi SAW, maka walaupun Nabi SAW tidak berhadas, setiap kali nak semaya hak fardu, wajib atas dia ambil air semaya. Itu untuk dia. Dalam hadis, banyak hadis menyebutkan perkara ni. Mengikut setengah ulama gitulah. Setengah ulama kata tak, itu sudah mansuh untuk Nabi, kewajibannya. Kewajiban ambil air semaya walaupun tidak berhadas untuk setiap kali nak semaya fardu, itu sudah dimansuhkan. Tetapi sunat tetap ada untuk dia. Sunat tetap ada untuk dia. Maka tidak bazir juga sebab sunat. Tidak akan jadi makruh juga sunat untuk dia. Cuma kepada orang yang kata sunat saat ni, tidak ambil air semaya dah, dia pakai hadis lain, iaitu ditukarkan untuk Nabi SAW ambil air semaya untuk setiap kali nak semaya, ditukar dengan beruh gigi untuk setiap kali nak semaya, untuk dia, kepada dia. Hak tu jadi wajib kepada dia. Tapi ambil air semaya semula kalau tidak berhadas, itu tidak wajib. Beruh gigi je untuk dia. Ini kalau kita tengok kepada Nabi SAW saja. Bila Nabi SAW nak semaya, kalau dia ada air semaya dah, dia akan beruh gigi juga. Tu mengikut setengah-setengah ulama. Ada juga ulama yang mengatakan tidak. Kalau kita terima dulu wajib pada Nabi SAW ambil air semaya, walaupun tidak batal lagi air semaya, untuk setiap kali nak semaya. Kalau kita kata wajib pun hak tu, itu sudah mansuh semua. Gosok gigi itu pun tidak juga, tidak wajib juga, cuma sunnah saja. Sama seperti kepada orang lain. Bukan kata untuk Nabi ni sampai seterusnya jadi wajib juga. Sebab apa? Berdasarkan banyak hadis, antaranya baru ni kita sudah jumpa dah kan, Nabi makan sawit, lepas tu dia komor saja, tidak koyak bergigi tu. Dia semaya tanpa berwuduk. Bergigi pun tak koyak situ, wuduk pun tak ada. Menunjukkan tidak wajib kepada Nabi SAW ambil air semaya.
Dulu kita sudah jumpa, baru ni. Baru ni. Iaitu Nabi SAW semaya dengan tidak berwuduk, kata dia. Dan dia tidak royak. Bergigi pun tak juga. Menunjukkan semua ni sunat saja kepada dia. Kepada Nabi SAW. Itu untuk dia. Baik, kalau kita lihat kepada orang lain, bagaimana orang lain? Kalau kita lihat kepada orang lain, umat dia lah maksudnya. Tak kira lah sahabat ke ataupun sampai kepada kita ni, dan sampai bila-bila, benda ni ambil air semaya tanpa hadas adalah istihbab hukumnya. Molek. Molek saja. Paling tinggi dia pergi kepada sunnah. Orang panggil wuduk tanpa hadas, ataupun tajdid wuduk, ataupun wuduk alal wuduk. Ni dalam istilah dia panggil tajdid wuduk. Tajdid wuduk ni memperbaharui wuduk. Bukan bermakna air semaya tu batal tak. Tajdid wuduk ni air semaya hak dulu tak batal, cuma kita baru. Kita baru. Ataupun wuduk atas wuduk. Air semaya ada dah, ambil air semaya pula. Hak ni paling tinggi dia pergi untuk orang lain sunat. Hak kebanyakan yang mengatakan mustahab. Molek saja kalau buat. Tapi molek itu pun ada beza pula, pendapat pula. Ada yang mengatakan molek itu kalau saja-saja pun, saat ni dia ambil air semaya. Lepas pada tu dia jalan-jalan, lepas tu dia ambil air semaya pula. Molek, tetap molek. Tidak boleh kita kata bazir. Sebab apa? Ini dia termasuk dalam ibadat. Termasuk dalam ibadat. Bila ibadat, kita tak boleh nak fikirlah apa hikmat dia ke apa, tak boleh lah apalah. Tak ada kotor lagi baru saat ni, tak boleh. Air semaya tu sendiri tu satu ibadat. Maka bolehlah nak buat banyak kali pun. Tak apa. Sebab kita kata lapu ni pasal dah. Kalau pasal lagi pun apa? Kau je kau. Jadi nur ala nur. Wudu ala wudu itu adalah nur ala nur. Itu kata dia. Tetapi sesetengah ulama mengatakan tak boleh hak kata molek saat ni, ataupun paling tinggi sunat saat ni. Kalau kita nak kata sunat ni baru ada, mustahab atau sunat ni baru ada apabila seseorang itu lepas pada ambil air semaya, dia telah melakukan sesuatu ibadat yang menghendaki dia tu ada air semaya. Dia sudah buat dah tu. Dia semaya sunat dah kau. Semaya tu kena ambil semaya. Ataupun dia nak ngaji Quran. Dia ngaji Quran dah kau. Ngaji Quran tu mengikut ulama kata kena ada air semaya lah. Dia pakai hak tu, katakanlah. Dia sudah ngaji Quran dah saat ni. Sikit pun selah pun dia ngaji Quran dah. Lepas nak ngaji Quran, nak pegang Quran, dia kena ada air semaya, kita kata. Mengikut dia lah. Jadi setelah baca Quran dah sikit, lepas tu dia nak semaya pula. Situ baru ada molek saat ni. Kalau tak ada buat apa satu lagi, apa-apa ibadat, tak molek. Bahkan ia termasuk dalam bazir, boros. Termasuk dalam boros kepada orang lain. Itu hukumnya. Kepada orang lain itu hukumnya. Bahkan kepada orang lain, wuduk sebelumnya sudah memadai. Sudah memadai. Ini berbeza dengan pendapat sesetengah ulama di kalangan ahli sunnah yang mengatakan sama ada batal air semaya ataupun tak batal air semaya. Jika nak semaya hak lain, semaya fardu yang lain, dia kena ambil air semaya. Itu dia. Walaupun untuk umat. Ini mazhab zahiri. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak begitu. Begitu juga ada buat-buat khawarij, buat syiah setengah-setengahnya berpendapat begitu juga. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, jumhur ulama daripada dulu, jumhur umat, kalau selagi tidak berhadas, tidak perlu ambil air semaya. Tidak perlu ambil air semaya. Dan kalau tidak melakukan apa-apa lagi benda yang perlu kepada air semaya, kalau bab jalan tu tidak perlu air semaya tu jalan biasa. Dia ambil air semaya, lepas dia jalan pergi sana. Pergi sana tu bukan ibadat waktu tu. Waktu tu tak perlu ambil air semaya. Ni kalau buat sesuatu yang perlu kepada air semaya. Dia tawaf kau. Perlu kepada air semaya. Dia tawaf. Lepas pada tu dia nak semaya. Boleh ambil air semaya.
Inilah Imam Bukhari nak cerita boleh wuduk ni, tapi ada keadaan tertentu. Wuduk alal wuduk ni bagus. Sebab apa? Sebab Nabi buat. Kita tengok hadis ni. Anas kata Nabi SAW ambil air semaya pada ketika setiap kali nak semaya. Hak kebiasaannya. Ada ketika dia tak ambil air semaya. Itu menunjukkan harus, boleh. Menunjukkan tidak wajib kepada dia pun, apalagi kepada orang lain. Tapi kalau ambil air semaya pada ketika setiap kali nak semaya, dan Nabi SAW ni dia terkenal seorang yang sihat. Orang yang sihat ni dia tidak mudah nak terkencing, nak terketuk. Orang-orang dulu hak makan sikit kan, kita lah ni mewah makan kan. Hak tu ya jadi macam-macam tu kan. Mewah makan. Orang zaman dulu dia makan ringkas saja. Bila makan ringkas, kadang-kadang sehari tu kalau nak kira air semaya lah, daripada subuh sampai ke isyak tu, air semaya tu lah, tak payah ambil air semaya lain. Kecing pun tidak, berok pun tidak, ketuk pun tidak. Itu keadaan kepada orang yang makan ringkas. Makan ringkas. Orang zaman dulu dia makan ringkas, roti, buah tamar gitu. Keju, makan roti, keju tu. Tidak sepuluh kita percik lagi, panggai lagi, gula lagi, gula tu macam-macam lagi, pedah-pedah pula tu dah, menyuk pula tu dah. Jadi hak tu jadi acak pergi ke Jamban tu. Dia kata Nabi SAW ambil asman, kira-kira je tak batal tu. Moga dia orang sihat, makan pun ringkas, tak batal. Tapi dia ambil air semaya juga menunjukkan bagus ambil air semaya ni, walaupun sudah ada air semaya dah. Tu dia nak ayat. Nabi, saya pun kata perawi ni, hak bawah daripada Anas ni, iaitu Ammar bin Amir. Dia kata, kamu buat lagu mana puak-puak kamu, sahabat-sahabat. Sebab mereka tahu hak Nabi buat ni tidak semesti untuk umum. Boleh jadi itu khusus untuk dia. Faham molek dah tu. Zaman tabi'in ni faham molek benda tu. Kamu buat lagu mana? Anas pun kata, kalau kita cukup wuduk ya sekali ya, bila tidak berhadas, tak payahlah ambil air semaya lagi. Dia kata. Ni menunjukkan kepada orang lain, dak. Hak lebih moleknya tak ambil air semaya dah. Kalau dia sudah ada air semaya. Walau bagaimanapun kalau dia nak ikut Nabi, tak boleh. Seperti kita kata tadi lah, molek. Molek sekadar itulah paling tingginya sunnah, paling tinggi. Nak kata wajib tu jauh. Apabila kepada Nabi pun sudah tidak jadi wajib dah, orang lain apa lagi lah. Dia kata kami menunjukkan, kami para sahabat ni nak sangat lah kalau benda ni tentu molek lebih. Tapi amalan puak-puak dia tidak. Kalau selagi tidak berhadas, dia tidak ambil air semaya. Tu dia nak ayat. Tidak ambil air semaya. Riwayat asal lagi, riwayat Suwaid bin An-Nu'man, katanya kami keluar bersama Rasulullah pada tahun Khaybar. Apabila kami sampai di Sahbah, Nabi SAW jadi tu imam kepada kami semayang asar. Selepas bersemayang, Nabi SAW minta makanan, tapi tidak dibawakan kepadanya kecuali sawit. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dah riwayat. Kami pun makanlah dan minum. Selesai makan dan minum, Nabi SAW pun berdiri untuk semayang maghrib. Beliau berkumur-kumur, kemudian jadi tu imam kepada kami bersemayang maghrib dengan tidak berwudu. Gosok gigi pun tak ada royak juga. Dulu sudah ada, hari ni ada pula. Gosok gigi pun tak ada. Maknanya kepada Nabi sudah tidak wajib semua tu. Tapi kata setiap kali nak ambil air semaya, nak semaya dia ambil itu dulu. Maknanya hukum Islam ni dia ada hak mansukh ni, ada nasakh, ada. Hak nasakh ni bukan khusus kepada berkait dengan umat saja, kepada Nabi sendiri pun ada. Suatu ketika dia kena, lepas pada tu dia tak kena. Ataupun suatu ketika dia kena berat, lepas tu direngankan. Ataupun suatu ketika dia memang tak ringan, lepas tu dia berat. Boleh jadi berlaku. Kepada Nabi SAW sendiri pun. Kepada kita memanglah begitu kan.
Memang ada tu. Jadi dalam riwayat ni kalau kita perhatikan, Nabi SAW tak ambil air semaya. Dalam riwayat yang pertama tadi, dia kata Nabi ambil air semaya setiap kali nak semaya. Kita boleh kata setiap kali nak semaya dalam kebanyakan keadaannya, gitulah. Tetapi jangan-jangan ada juga dia kalau sudah ada air semaya, dia tak ambil air semaya, walaupun dia makan makanan yang dimasak menggunakan api. Misalnya kita kata macam sawit itu, orang goreng dulu. Seperti sagung jugalah, buatkan orang dia goreng dulu bahan dia tu. Jadi hak ni pun guna api dah juga. Walaupun dia makan tu, dia tak ambil air semaya. Ini kadang-kadang, bukan semua. Itu yang dapat kita faham daripada kedua-dua hadis inilah. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau tidak berhadas, dia tidak berwudu. Bukan bermakna mereka langsung tak ikut Nabi. Bukan bermakna, Imam Bukhari nak kaya, bukan bermakna mereka semua sekali tak pernah pun mereka kalau sudah ada air semaya ambil air semaya pun. Bukan makna gitu. Kalau mereka tahu Nabi SAW ada air semaya, setelah ada air semaya tu ambil air semaya pula, tentulah mereka nak ikut. Sebab itu bukan khusus untuk dia. Kalau khusus untuk dia baru tak boleh ikut. Ni adakah siapa-siapa kata ataupun riwayat-riwayat mana-mana yang mengatakan hak lagu saat ni khusus untuk Nabi saja? Untuk sunat pun, untuk sunat dan molek pun molek kepada Nabi saja. Tak ada menyebutkan begitu. Bermakna hak Anas kata tu hak kebanyakan. Tapi jarang-jarang ada juga kita sekadar nak ikut Nabi, kita buat sebab molek juga, wudu alal wudu ataupun tajdid wudu. Molek. Itu yang kita faham daripada hadis ini. Perkara yang seterusnya yang molek juga kita tahu, iaitu wudu alal wudu ni sifat dia lagu mana, bagaimana bentuknya. Dulu kita jumpa riwayat ada yang menyebutkan Nabi sapu kaki, dan banyaklah dalam riwayat yang lain sebut Nabi SAW ambil basuh tangan, basuh muka apa semua ni, akhir sekali kaki dia sapu. Sayyidina Ali pun ada juga buat gitu, dan sahabat-sahabat yang lain ada. Tidakkah kita tahu, dulu kita sudah baca dah hadis Nabi siapa dia tengok daripada jauh orang basuh tak molek kaki ni, dia berteriak, dia bertepik, wailul lil aqabi minan nar, mana tak boleh kena basuh kan. Setelah tahu hadis tu begitu, berapa ada juga sahabat-sahabat yang sapu kaki, sehingga jadi keliru. Macam puak-puak Syiah tu, dia kata kaki ni kena sapu, ke mana-mana pun tak boleh basuh, kalau basuh tak sah air semaya. Siapa gitu sekalinya. Sebab tak faham hak ni, tak faham hak ni. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata sapu kaki ni ada juga, iaitu ketika mana? Satunya ketika pakai khuf. Baru ni kita sudah bincang dah kan. Baru ni kita sudah bincang dah. Yang keduanya, ketika seseorang tu ambil air semaya min ghairi hadath, ataupun ketika wudu, melakukan wudu alal wudu, ketika tajdid wudu, boleh waktu. Dia ada air semaya dah, lepas tu dia ambil air semaya pula, kaki tu dia sapu, sapu. Tidak kata perata basuh kaki tu seperti ambil air semaya yang pertama tadi. Boleh. Sebab apa? Sebab wudu ni dia bukan untuk mengesahkan semaya. Sah dah kalau tak ambil wudu pun boleh. Jadi adalah baik mana kalau boleh jimat sikit. Dan biasanya kaki tu hak paruknya orang basuh. Nak rayaknya kaki hak biasa orang basuh paruk tu, sapu pun badan tu dalam keadaan ni, dalam keadaan wudu min ghairi hadath. Hak tu kalau kita perhati hak Imam Bukhari bawa dan ulama-ulama kita bahas kan boleh. Kalau orang nak terima qiraat wa arjulikum, baca lagu tu pun boleh, tidak bercanggah. Sebab ada keadaan-keadaan tertentu boleh sapu. Tapi dalam keadaan biasa, wuduk yang menentukan sah atau tidak sahnya semaya, waktu mesti kena basuh. Waktu mesti kena basuh. Itu mengikut pendapat ulama kita, cara mereka faham begitu.
Itulah. Nampaknya kita sekat tu dulu untuk bincang hadis ni. Cuma tadi ada saudara kita bawa khuf. Dah sebut juga khuf walaupun bincang hak khuf tu baru ni. Sudah bincang panjang dah. Dia ada buat mari minta kita tunjuk hak mana tak tahu lagi lah, tak tahu dah. Tu tak apalah. Tak tahu dah tu. Ni khuf ni. Kepada hak tak tahu lagi. Hak tahu dah tu tak apa. Ni khuf. Inilah khuf. Stocking. Bukan stocking khuf. Kalau stocking ni dia panggil jawrab. Ni khuf. Ni kan tengok lepas pada buku lali kan. Tak nampak orang di sana. Tak nampak. Sepak kasut juga tapi nipi. Nipi. Lepas tu zik ke tidak zik ke tak apa ni. Boleh. Lepas pada buku lali. Tapi kalau bawah pada buku lali tak boleh. Tidak dinamakan khuf dan tak boleh. Kalau nama khuf, orang panggil khuf pun dari segi penggunaan bahasa sajalah untuk boleh sapu tu tak boleh, kena lagu ni sekurang-kurang. Kalau tinggi lagi, lagilah boleh. Kalau tinggi lagi. Masuk sapu luar. Sapu kau ni? Sapu kau. Sapu kau ni. Kau atas. Dua. Sapu. Sudah. Ada juga ulama mengatakan sapu kau ni, cuba pegang. Kita kata sapu kau ni, sapu kau atas ni, lepas tu dia pergi ke bawah. Sapu kau. Ada juga. Tetapi hak lebih kuatnya, lebih moleknya sapu ke atas saja. Kau ni sudah. Tak payah ke bawah. Boleh dah lagu. Inilah khuf. Jadi untuk perbincangan hak ni jadi untuk perbincangan ni kita setakat tu dah dulu untuk hari ni. InsyaAllah bab seterusnya kemudian hari lah minggu depan insyaAllah. Tak ada apa-apa. Jadi setakat tu dulu. Allah, panas kat ni tak? Panas setakat tu. Kita buka soalan. Apa ni? Mic pun tak ada ni. Tak ada ni? Kalau tak ada, untuk maklumat ya, minggu depan kita buat di Hotel Ansar, Amazing Floor Hotel Ansar depan Japah. Ni Raudah dekat ni. Ni Raudah ni.